Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Buletin Ukas Edisi Malam 19 Jun 2021 bersama saya Janet Bennett. Berita malam dimulakan dengan Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg menerima kunjungan hormat daripada Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob di Wisma Bapa Malaysia Kuching pada Sabtu. Dalam pertemuan itu, Ketua Menteri diberi talimat Combat Medic Vaccination yang disampaikan oleh Datuk Seri Ismail Sabri. Talimat yang berlangsung kira-kira sejam tersebut adalah bagi membincangkan konsep pelaksanaan perkhidmatan dan program vaksinasi ke kawasan pedalaman di Sarawak. Ia bertujuan untuk mempercepatkan program imunisasi kebangsaan PICK dengan pelan atur gerak Combat Medic Vaccination Program Team serta turut membincangkan beberapa perkara-perkara lain yang berkaitan. Turut hadir adalah timbalan-timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugat Mbas, Tan Sri Dato' Amar Dr. James Jemut Masing, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hien, Setiausaha Kerajaan Sarawak Dato' Amar Jaol Samion serta beberapa pegawai kanan persekutuan yang lain. Berita seterusnya, Kerajaan Sarawak kini menggandakan usaha untuk memberikan vaksin kepada penduduk luar bandar sebelum Ogos tahun ini yang sedang dijalankan secara aktif dan teratur. Program vaksinasi kini dijalankan setiap hari di balai raya, sekolah dan klinik kesihatan di seluruh negeri termasuk menggunakan pasukan bergerak dari Jabatan Kesihatan. Timbalan Ketua Menteri yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana JPBN Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugat Mbas berkesempatan melawat ke Dewan Komuniti Beluru dan PPV Eastwood Valley pada Jumaat untuk meninjau program vaksinasi yang dijalankan. Dalam pada itu, Dato' Amar Douglas menasihati penduduk di kawasan pedalaman untuk tidak perlu risau mengenai pendaftaran serta menyarankan mereka untuk datang terlebih dahulu dan kemudian baru mendaftar seperti yang disarankan oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg. Sementara itu, semasa mempengerusikan mesyuarat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB pada Jumaat, Dato' Amar Douglas memberitahu Kerajaan Sarawak ingin memastikan semua 22 juta rakyat Sarawak akan diberi vaksin sepenuhnya menjelang Ogos tahun ini. Bagaimanapun tegasnya, walaupun negeri ini telah diakui sebagai negeri yang mencatat jumlah suntikan vaksin COVID-19 tertinggi, namun masih banyak yang perlu diperbaiki. Justru katanya infrastruktur telah diatur sejak 2 bulan yang lalu dan sekarang berada dalam mod yang sangat aktif untuk melancarkan program vaksinasi di seluruh negeri. Jelas beliau, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairil Jamaluddin kagum dan telah mengucapkan tahniah atas pencapaian itu serta menjanjikan penghantaran vaksin lebih banyak di masa akan datang. Beliau menambah pencapaian itu adalah disebabkan sokongan kuat, semangat berpasukan dan pengorbanan semua yang terlibat, khususnya petugas barisan hadapan. Dalam pada itu, Dato' Amar Douglas turut berterima kasih kepada Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg yang sangat menyokong, malah menyediakan dana untuk membeli vaksin sendiri. Selanjutnya, Pengurusan Laku Sdn Bhd telah menyumbang makanan dan peralatan asas seperti pelitup muka, pembersih tangan dan sebagainya kepada petugas barisan hadapan mengawal Sekatan Jalan Raya SJR di Tanjung Lobang Miri pada Rabu. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif CEO Laku Daniel Punang, sumbangan ini merupakan tanggungjawab sosial korporat CSR Laku dalam situasi pandemik COVID-19. Selain SJR Tanjung Lobang, sumbangan ini turut diberikan kepada petugas barisan hadapan di 6 lagi SJR di bahagian Miri. Hadir menyampaikan sumbangan ini Menteri Bertanggungjawab Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri yang juga Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kin Sin. Beralih ke laporan di Lundu. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Datu, Datuk Amar Datin Patinggi Jamilah Anu hadir meninjau perjalanan proses vaksinasi COVID-19 di Pusat Pemberian Vaksin PPV Lundu pada Khamis. Dalam tinjauan itu, Datuk Amar Jamilah telah menyampaikan sumbangan 2 unit komputer riba kepada Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Lundu untuk kegunaan petugas-petugas pendaftaran bagi program vaksinasi di daerah Lundu. Turut disumbangkan sebanyak 50 kotak air mineral untuk kegunaan petugas-petugas di Pusat Pemberian Vaksin PPV Lundu dan PPV Sematan. Seramai 800 lagi warga emas serta individu yang berisiko tinggi telah hadir mengikut temujanji yang ditetapkan untuk menerima vaksin dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP.
Setakat hari ini, seramai 7,195 orang daripada 9,195 penduduk yang mendaftar di daerah Lunduk telah divaksinasi dan jumlahnya dijangka akan terus bertambah sehingga penghujung Jun ini. Di Meradong pula, dengan seramai 396 orang lagi di daerah itu mendapat suntikan vaksin di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Masyarakat Bintango pada Rabu. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meradong, Datuk Ding Kwong Hing, meneruskan sokongan beliau dengan turut meninjau proses pemberian vaksin sejak PPV tersebut dibuka. Penerima terdiri daripada warga emas yang datang dari Dun Semop dan Daro selain Meradong. Dalam program berasingan, Datuk Ding menyempurnakan majlis ringkas penyerahan baju Meradong mesti menang anjuran unit Cina sebekas Meradong. Baju tersebut direka bagi menyemarakkan semangat masyarakat berbilang kaum di daerah itu untuk bersama-sama berjuang memerangi wabak COVID-19 dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini. Dalam hari yang sama, sebanyak 500 helai baju tersebut telah berjaya dijual. Manakala di Dun Muara Tuang, Ahli Dewan Undangan Negerinya Datuk Idris Buang turun padang bagi menyantuni petugas barisan hadapan di pos kawalan sekatan jalan di beberapa kampung di kawasan tersebut pada Rabu. Antara lokasi pos kawalan sekatan jalan kampung yang dilawati beliau ialah Kampung Muara Tuang, Kampung Pinang, Kampung Tanjung Tuang, Kampung Mang, Kampung Melayu, Kampung Sungai Mata dan Kampung Sindang, Kota Semarahan. Dalam kunjungan itu, beliau telah menyumbangkan air minuman, makanan dan peralatan sebagai tanda penghargaan kepada petugas barisan hadapan yang tidak mengenal penat lelah dalam membantu mengekang penularan wabak COVID-19. Dalam pada itu, Datuk Idris Buang menyeru penduduk memberikan kerjasama dengan petugas hadapan dan sentiasa mematuhi prosedur operasi standard SOP di kampung masing-masing sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini. Dalam pada itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pakan Tan Sri William Mawan Ikom mahu penduduk di kawasan itu tidak mempercayai kabar angin yang menakutkan untuk menolak pemberian vaksin COVID-19. Ujarnya, beliau juga amat berharap penduduk tidak ketinggalan untuk bersama-sama mengambil suntikan vaksin. Beliau berkata demikian selepas meninjau proses pemberian vaksin di Pusat Pemberian Vaksin PPV Nangakara, Pakan pada Rabu. PPV tersebut merupakan salah satu PPV di daerah Pakan dan terletak jauh di pedalaman yang begitu penting untuk memudahkan penduduk rumah panjang mendapatkan vaksin. Tan Sri William Mawan dalam pada itu turut berbangga dengan komitmen yang ditunjukkan petugas barisan hadapan membantu mengekang penularan wabak COVID-19. Laporan seterusnya, Pusat Khidmat Dalat dan Pejabat Daerah Dalat telah menghantar sebanyak 766 bantuan makanan Sarawak Kesayang kepada 4 buah kampung di daerah Dalat pada Selasa. Bantuan tersebut disalurkan kepada penduduk di situ meliputi 151 ketua isi rumah KAR Kampung Medong Hilir, Medong Hulur 194 KAR, Medong Seberang 157 KAR dan Kampung Kut Muara 264 KAR. Ia merupakan lokasi terakhir pengagihan bantuan berkenaan dengan sebanyak 3,915 bekalan makanan telah berjaya diagihkan untuk kawasan Dun Dalat. Bekalan terbabit dihantar ke Dewan Serbaguna dan Balai Raya di setiap kampung dan pengagihannya dilakukan oleh Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK ke rumah-rumah penduduk. Sekian edisi malam bersama saya, Janet dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe ke channel di YouTube. Salam UKAS.